Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Barisan Timbalan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, para pengetua sekolah menengah, barisan guru-guru yang dihormati, para pelajar yang dikasihi, serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Video Semarak Inspirasi SPM tahun 2024 yang dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Pengarah Didikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan Haji Ismail bin Osman. Majlis ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini dengan harapan agar mereka dapat mencapai kecemerlangan akademik serta menjadi generasi yang terbilang. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin serta anak-anak pelajar SPM yang dihormati sekalian. Pihak majlis ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan majlis perasmian Semarak Inspirasi SPM 2024, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, pihak majlis menjemput Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani bin Abidin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan limpah kurniaan-Mu, ya Allah, dapat kami pada hari yang bersejarah ini sempena Majlis Pelancaran Program Semarak Inspirasi SPM tahun 2024. Allahumma ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memohon kepadamu, ya Allah, supaya Engkau kurniakan kepada kami jiwa yang mantap, iman yang teguh, khususnya di kalangan anak-anak pelajar kami. Peliharalah kami dari terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ya Hamid ya Majid, jadikanlah kami golongan yang bijaksana, berwibawa dan berkemampuan untuk membantu melahirkan anak-anak pelajar yang mampu membina kebaikan, mampu menjana kecemerlangan serta saling bekerjasama dalam menjalankan kerja-kerja baik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tingkatkanlah kami dengan kemahiran dan penguasaan dalam bidang pekerjaan yang diceburi, supaya hasil kerja kami mencapai tahap kualiti yang diterima, sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu, ya Allah, supaya perjumpaan kami pada hari ini akan dapat melahirkan anak-anak pelajar yang beramanah, bertanggungjawab dan menjuruskan masyarakat ke arah masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Agung, Maha Bijaksana, Pencipta sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil atas bacaan doa
yang penuh bermakna sebentar tadi. Semoga doa yang telah dibacakan tadi menjadi asbab berkatan dan kejayaan majlis kita pada hari ini. Kini tibalah masanya untuk kita mendengar sepatah dua kata daripada Yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Kedah, Tuan Haji Yazzie bin Yusof, yang akan memberikan sedikit penerangan mengenai matlamat dan harapan daripada video Semarak Inspirasi SPM tahun 2024 ini. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput Tuan Haji Yazzie bin Yusof untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran video Semarak Aspirasi SPM 2024 yang berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Tuan Haji Ismail bin Osman, Barisan Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan sektor pembelajaran Negeri Kedah, Tuan Haji Maisa Abu Bakar, Ketua Jabatan Peperiksaan dan Kajian Dasar MPSM Kedah, seluruh EJK MPSM Negeri, seluruh EJK MPSM Daerah, semua pengetua-pengetua Negeri Kedah, semua penonton yang dihormati sekalian. Saya bagi pihak MPSM Negeri Kedah mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Pengarah dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, khususnya sektor pembelajaran yang sudi bekerjasama dengan MPSM Negeri Kedah untuk menghasilkan bahan-bahan pembelajaran di bawah Semarak Inspirasi SPM 2024, di mana kita cuba menghasilkan 42 bahan pembelajaran daripada 7 mata pelajaran. Diharap bahan-bahan ini akan menjadi antara bahan-bahan yang dirojok untuk semua sekolah-sekolah di negeri Kedah sebagai tambahan kepada pembelajaran yang sedia ada. Usaha yang diusahakan oleh MPSM ini diharap dapat membantu sekolah-sekolah memberi pembelajaran yang lebih baik kepada pelajar-pelajar di sekolah, khususnya sebagai usaha untuk meningkatkan pencapaian SPM pada tahun ini. Di atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan di peringkat JPN, di peringkat sekolah, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Yazzie bin Yusof atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi buat kita semua. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah detik yang dinanti-nantikan, iaitu majlis perasmian video Semarak Inspirasi SPM tahun 2024. Majlis dengan sukacitanya jemput Yang Berbahagia Tuan Haji Ismail bin Osman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, untuk menyampaikan ucapan serta merasmikan pelancaran video Semarak Inspirasi SPM tahun 2024. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha tuan-tuan pengetua, guru-guru dan anak-anak calon SPM tahun 2024 yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah, saya mulakan bicara pada pagi ini dengan memetik kata-kata Al-Imam Al-Ghazali yang mengujarkan, ajarilah anak-anak kamu mengikut zamannya. Ahli falsafah Cina, Confucius, juga pernah mengatakan bahawa jika kamu membuat
perancangan untuk 1 tahun, maka tanamlah padi. Jika kamu membuat perancangan untuk 10 tahun, maka tanamlah pohon. Jika kamu membuat perancangan untuk 100 tahun, sebaik-baiknya didiklah anak-anak kamu. Hakikat tidak pernah berdusta bahawa pendidikan amat penting pada masa dahulu dan juga pada masa kini untuk membentuk kecemerlangan dalam diri anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, cetusan Semarak Inspirasi SPM tahun 2024 ini adalah nadi sokongan pemangkin kecemerlangan calon-calon SPM di negeri Kedah bagi tahun 2024. Program ini adalah kesepakatan dan kerjasama padu antara Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dengan pihak Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Kedah ataupun MPSM Kedah. Cetusan idea Semarak Inspirasi SPM 2024 adalah video yang disediakan kepada calon-calon SPM tahun ini dengan melayari channel YouTube SSTP JPN Kedah untuk mendapatkan tips akhir daripada guru-guru kita yang hebat di negeri Kedah ini dalam 7 mata pelajaran utama sebagai persiapan akhir anak-anak kita sebelum menghadapi peperiksaan bertulis nanti. Mata pelajaran yang terlibat adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Sains, Matematik, Matematik tambahan dan Perniagaan. Untuk makluman semua, Semarak Inspirasi SPM 2024 yang akan menyajikan 42 video mata pelajaran yang akan disiarkan secara berkala mulai hari ini, iaitu 3 November 2024 sehingga 1 Disember 2024. Oleh yang demikian, saya merayu dan menyeru kepada para guru dan anak-anak calon SPM Negeri Kedah untuk taat dan setia serta memberi komitmen yang tinggi bagi mengikuti siri-siri video mata pelajaran yang telah disediakan mengikut jadual. Sidang penonton yang dimuliakan, keterujaan calon-calon menunggu kehadiran SPM 2024 hampir sampai ke kemuncaknya. Seawal bulan Disember 2024, takwim peperiksaan SPM telah bermula sehingga akhir Januari 2025. SPM ini diibaratkan medan peperangan yang tidak perlu menumpahkan setitik darah, namun memerlukan persediaan ilmu yang terbaik untuk memastikan kita berjaya menawan medan peperangan tersebut. Analogi dalam perjuangan menuntut ilmu adalah seperti berperang di medan tempuran. Keampuhan idea, tajaman fikiran, kejituan jawapan dan kesediaan berperang sangat perlu dalam menjawab soalan-soalan SPM kelak. Oleh itu saya mengharapkan dengan banyaknya bimbingan, padunya dorongan dan setianya sokongan yang diberikan oleh guru-guru kepada anak-anak calon SPM 2024 ini mampu menjadikan anak-anak pejuang yang hebat dan berjaya di medan peperangan SPM 2024. Tawanlah mata pelajaran yang sukar agar kita menjadi perwira yang akan dikenang nanti. Ciptalah kejayaan terbaik dalam diri anak-anak, terutamanya kemenjadian dalam bidang kurikulum
dengan memastikan kejayaan dalam SPM tahun 2020. Anak-anak calon SPM 2024 yang dikasihi sekalian, mengapa kita perlu menuntut ilmu? Mengapa perlu mencari ilmu? Jika sekadar tepuk dada dan bertanya minda, belum tentu anak-anak mendapat ketepatan jawapannya. Namun jika anak-anak tepuk dada, tanya minda, serta berterusan telusuri ilmu pengetahuan, maka akan ada jawapannya. Menuntut ilmu adalah tanggungjawab. Mencari ilmu adalah juga tanggungjawab. Jadi, sebagai calon SPM 2024, anak-anak adalah insan-insan yang sedang menunaikan tanggungjawab untuk diri sendiri, untuk keluarga, bangsa dan negara. Pengorbanan menuntut ilmu dan mencari ilmu sangatlah besar harganya. Adanya ilmu pengetahuan, kita tidak akan menjadi insan yang sesat dalam perjalanan. Perjalanan di sini merujuk kepada kemampuan kita, yakni mempunyai kemandirian, iaitu mampu meneruskan kehidupan yang lebih baik mengikut keupayaan diri. Oleh itu, sebagai anak-anak calon SPM 2024, saya mengharapkan anak-anak carilah, raihlah seberapa banyak ilmu dalam persiapan menghadapi peperiksaan SPM yang bakal menjelang. Persiapan awal anak-anak dalam menghadapi SPM 2024 ini dengan mengikuti video-video tips akhir seperti yang telah disediakan oleh guru-guru pakar kita, diharapkan dapat membantu dan mendorong anak-anak menjawab soalan dengan lebih baik. Hadirin dan hadirat sekalian, guru perlu bertindak sebagai pemudah cara ataupun facilitator. Terdapat banyak bahan yang boleh digunakan untuk membantu anak-anak calon SPM 2024 menguasai mata pelajaran di sekolah. Melalui tayangan video mata pelajaran dalam Semarak Inspirasi SPM 2024 yang akan disiarkan secara berkala ini, diharapkan guru-guru dapat membantu calon-calon SPM ini agar cakna dan tidak terlepas mengikuti tips akhir yang disampaikan. Sebagai pemudah cara juga, guru-guru boleh menyusun jadual dan menetapkan masa selama 1 jam atau 2 jam sehari bagi memastikan murid-murid mengikuti video-video tips akhir yang disediakan. Pendedahan dalam video tips akhir mata pelajaran yang disediakan dapat membantu calon-calon SPM 2024 meningkatkan penguasaan dalam lembah ilmu yang sedang diikuti. Lantaran itu, tindakan guru yang berkesan akan menjadikan anak-anak calon SPM 2024 ini semakin bertambah penguasaannya mengikut disiplin ilmunya. Hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, tugas guru adalah begitu abstrak dan sukar untuk diletakkan parameter kerana perlu mendidik manusia, dan didikan ini hadir dengan satu perasaan kasih sayang, penuh adab dan kesusilaan. Guru adalah cerminan kepada konsep karamah insannya dan masyarakat madani yang menjadi slogan kepimpinan masa kini. Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dalam Teras 2 memberi penekanan kepada aspek karamah insannya melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti dalam Teras
dalam 7 teras KPM. Sebagaimana yang diwartakan pada bulan Disember tahun 2022. Oleh itu, sebagai guru, kita perlu memahami asas kepada adab, akhlak dan ketaatan anak-anak ini dalam menuntut ilmu dan diharapkan menjadi sebab utama cemerlangan menjadi milik mutlak anak-anak SPM pada tahun ini, insya-Allah. Bagaimana acuan atau semaian hari ini, maka itulah tuaian yang kita dapat. Membangun negara adalah menjadi tanggungjawab anak bangsa yang dididik oleh guru. Buat kata pujangga, silap seorang doktor memberi ubat akan menyebabkan kematian seorang pesakit sahaja. Tetapi kalau silap guru memberi ajar, akan memusnahkan satu generasi pada masa hadapan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, saya mengharapkan kecemerlangan pepesaan SPM Negeri Kedah tahun 2024 ini diteruskan dan dikekalkan oleh semua warga pendidikan buat selama-lamanya. Bangkitlah menjulang kecemerlangan dan merealisasikan keputusan SPM 2024 yang lebih mantap seperti yang dikehendaki, diingini dan diimpikan oleh semua warga pendidikan di negeri Kedah. Dalam gerakan yang terakhir sebelum SPM 2024 bermula, saya mengharapkan supaya semua pentadbir, guru-guru dan anak-anak calon SPM 2024 dapat meningkatkan prestasi, mengukuhkan motivasi, mengekalkan kecemerlangan dan menetapkan sasaran yang tepat dalam memastikan kejayaan mewarnai keputusan SPM 2024 kelak. Terima kasih sekalung budi atas jasa bakti, usaha berterusan guru-guru yang tak jemu-jemu membantu anak-anak calon SPM 2024 di semua sekolah di seluruh negeri Kedah. Jasa guru-guru dapat diibaratkan wira yang tidak didendang. Namun limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bersama-sama cikgu dalam meneruskan tugas di bidang pendidikan ini. Terima kasih juga kepada pihak MPSM Kedah atas kerjasama yang berpanjangan dan terbaik dalam membantu kemenjadian anak-anak kita di negeri Kedah. Tidak lupa juga penghargaan tinggi sekalung budi buat sektor pembelajaran JPN Kedah dan sektor sumber teknologi pendidikan JPN Kedah atas pengurusan program pada hari ini. Biar jasa jadi kenangan, realiti kemenjadian insan tercatat dalam sanubari. Jadi dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program Semarak Inspirasi SPM 2024 peringkat negeri Kedah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Pengarah. Ucapan yang penuh bersemangat tadi. Semoga nasihat dan dorongan yang diberikan dapat menjadi pendorong dan inspirasi kepada pelajar-pelajar kita untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM nanti. Ilmu pengetahuan mahal harganya, tiada ternilai di dunia fana. Tuntutlah ilmu sepanjang masa agar hidup bahagia sejahtera. Dengan itu, berakhirlah Majlis Pelancaran Video Semara Inspirasi SPM tahun 2024. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir, terutama kepada Yang Berbahagia Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, warisan guru serta para pelajar yang kita kasihi. Semoga kejayaan menjadi milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah, kita dapat bertemu dalam program Semara Inspirasi SPM bagi tahun 2024. Program ini dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dengan kerjasama Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Kedah. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada JPN Kedah, MPSM Kedah dan juga Puan Hasliana binti Hassan, Ketua Penolong Pengarah Bahasa Sektor Pembelajaran JPN Kedah atas peluang dan ruang yang diberikan kepada pasukan Cendekia Bahasa SPM 2024. Saya, Cikgu Farah Hayati binti Azizan, dari Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun akan memulakan sesi pertama iaitu cerna penulisan siri 1. Baiklah anak-anak, mari kita mulakan pengisian yang pertama pada hari ini. Program kita bermula dengan cerna penulisan siri 1 yang mana kita akan memfokuskan bahasa Melayu kertas 1 kod kertas 1103-1 iaitu karangan respon terhad bahagian A. Objektif yang kita cuba untuk capai pada hari ini apabila murid diharapkan dapat menganalisis dan mengenal pasti kehendak atau fokus soalan dengan tepat dan menghasilkan kerangka karangan yang tersusun. Terlebih dahulu, sebelum kita pergi kepada karangan respon terhad, panduan umum untuk kertas 1, bahagian kertas 1 mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Keseluruhan markahnya berjumlah 100 markah, tempoh menjawab 2 jam. Baik, kita pergi kepada karangan respon terhad. Karangan respon terhad hanya mengandungi satu soalan sahaja dan wajib dijawab. Soalan ini mencakupi 18 tema di SKP. Mana-mana tema di SKP boleh menjadi soalan yang akan diuji pada SPM tahun ini. Dan masa yang dicadangkan ialah selama 30 minit. Markah keseluruhan yang diperuntukkan 30 markah yang mana kita perlu akur dengan jumlah patah perkataan iaitu 150 hingga 200 patah perkataan dengan toleransi tambah tolak ataupun lebih kurang 10 patah perkataan. Baik, kemudian kita perlu menggunakan semua bahan dan bahan itu boleh jadi berbentuk gambar, ilustrasi, kartun, foto, iklan, peta, pelan dan lain-lain.
Baik, ini adalah kriteria penskoran bagi karangan bahagian A yang mana terdapat 5 peringkat bermula dengan peringkat cemerlang, kepujian, memuaskan, pencapaian minimum dan tidak menguasai tahap penguasaan minimum. Yang mana terdapat 4 bahagian yang akan dinilai iaitu tema, idea, bahasa dan pengolahan. Baik, untuk skor cemerlang, tema mestilah tepat, ideanya relevan mengikut tugasan, huraian jelas dan matang, contoh sesuai. Manakala untuk bahasa, gramatis dari segi kata dan ayat, wacananya lengkap, unsur bahasa bervariasi serta mengandungi ungkapan menarik dan keseluruhan pengolahan perlu menarik dan berkesan. Markah yang diperuntukkan untuk skor ini antara 26 hingga 30 markah. Seterusnya, pada peringkat kepujian, markahnya 20 hingga 25 markah, temanya perlu tepat dan idea perlu mengikut tugasan, huraian jelas, contoh sesuai. Ayat perlu gramatis, wacananya lengkap dan bervariasi. Dari segi pengolahan, perlu diolah dengan menarik. Seterusnya, untuk skor memuaskan, antara 15 hingga 19 markah, tema yang ditulis mungkin kurang tepat tetapi idea masih lagi relevan mengikut tugasan, huraian masih jelas, contoh masih sesuai. Dari segi bahasa, masih gramatis dari segi kata dan ayat, walaupun terdapat kesalahan bahasa, wacananya masih lengkap dan masih bervariasi, serta pengolahan keseluruhan wacana masih lagi menarik. Untuk penguasaan minimum 10 hingga 14 markah, yang mana calon tidak menjawab tugasan, ideanya tidak relevan ataupun bercampur aduk, huraian tidak jelas, contoh tidak sesuai. Bahasanya pula tidak gramatis, wacana tidak lengkap dan tidak bervariasi. Jadi dari segi pengolahan tidak menarik. Untuk peringkat yang terakhir, tidak menguasai tahap penguasaan minimum, markahnya 1 hingga 9 markah. Di sini terdapat calon yang mungkin tidak menjawab tugasan, ideanya tidak relevan dan bercampur aduk, huraian tidak jelas, contoh tidak sesuai. Jadi, tidak ada kata dan ayat yang gramatis, wacana tidak lengkap dan tidak bervariasi, serta keseluruhan pengolahan tidak menarik. Baik, seterusnya kita akan lihat tip menjawab bahagian A. Pertama, baca dan teliti maklumat yang terdapat dalam setiap bahan. Kenal pasti tema dan isu serta kehendak soalan sebagai langkah yang kedua. Seterusnya, untuk langkah yang ketiga, kita perlu mengenal pasti fokus dalam setiap bahan. Bagi langkah yang keempat, sebuah karangan yang lengkap perlu mengandungi PIK. PIK, P ialah pendahuluan, I isi dan K adalah kesimpulan. Baik, langkah yang kelima, masukkan sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik seperti peribahasa, maksud hadis, puisi dan sebagainya. Yang keenam, untuk mendapat skor yang cemerlang, setiap bahan ada dinyatakan dalam karangan. Dan yang ketujuh, idea dalam setiap bahan boleh dijadikan contoh dalam karangan. Pendek kata, semua bahan perlu digunakan dengan sehabis baik bagi menjawab bahagian A. Baik, mari kita saksikan contoh karangan respon terhad. Soalan 1. Petikan dan grafik di bawah menunjukkan maklumat berkaitan herba tradisional. Berdasarkan maklumat tersebut, huraikan pendapat anda tentang penggunaan herba tradisional dalam kalangan masyarakat. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah anak-anak, jika diperhatikan dalam ayat arahan yang pertama, pada bahagian herba tradisional itu menunjukkan terdapat tema bagi tugasan ini. Seterusnya, pada ayat arahan yang kedua, telah dihitamkan frasa penggunaan herba tradisional dalam kalangan masyarakat. Di situ menunjukkan tema itu nampak lebih jelas. Dan dalam arahan ayat yang ketiga, antara 150 hingga 200 patah perkataan menunjukkan bahawa anak-anak perlu akur dengan arahan yang telah ditetapkan iaitu jumlah patah perkataannya.
Baik, dalam soalan ini terdapat 3 bahan. Bahan pertama, apakah tumbuhan herba? Herba merupakan satu anugerah yang sangat bernilai kepada manusia. Tumbuhan herba mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah melaporkan bahawa sebanyak 80% daripada penduduk dunia bergantung kepada tumbuhan ini. Baik, apakah fokus bagi bahan 1? Baik, kita teruskan dengan bahan 2. Bahan 2 kita lihat ada gambar buah limau purut dan juga bawang putih. Ya, dan gambar itu telah dilabelkan dengan limau purut dan bawang putih. Di bawahnya ada penyataan merawat penyakit. Baik, apakah fokus untuk bahan 2? Seterusnya, untuk bahan 3, terdapat herba-herba yang telah dilabelkan dengan halia, bunga lawang, serai dan kulit kayu manis. Dan penyataan di bawahnya meningkatkan aroma. Salah. Sekiranya kita perhatikan dengan teliti, bahan 2 dan bahan 3 mempunyai fokus yang sama, iaitu kepentingan ataupun manfaat penggunaan herba tradisional dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, bahan 1 tidak sama fokusnya dengan bahan 2 dan bahan 3. Baik, setelah kita membaca soalan, kita perlu menganalisis tugasan. Tema yang didapati daripada soalan tersebut ialah pertanian. Kehendak soalan, penggunaan herba tradisional dalam kalangan masyarakat. Sasarannya, masyarakat, format, tiada format dan cadangan idea merawat penyakit dan meningkatkan aroma. Baik, calon dikehendaki menghuraikan kebaikan, manfaat, faedah, kepentingan penggunaan herba tradisional dalam kalangan masyarakat. Jadi, calon perlu menggunakan maklumat yang diberikan iaitu merawat penyakit dan meningkatkan aroma. Oleh itu, calon perlu menyentuh semua bahan sama ada sebagai idea utama, idea sampingan, contoh, pendahuluan atau kesimpulan. Namun begitu, sekiranya calon menyentuh semua bahan dan menambah idea lain berkaitan penggunaan herba tradisional dalam kalangan masyarakat, diterima dan disemak seperti biasa. Hal ini bermaksud apabila calon menggunakan 2 isi utama di dalam bahan dan menambah 1 isi luar selain daripada yang terdapat dalam bahan, karangan itu layak cemerlang. Jika calon tidak menyentuh semua bahan, maksimum peringkat kepujian sahaja yang boleh diberikan kepada calon tersebut. Calon yang menulis lebih daripada 210 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir, maksimum peringkat kepujian sahaja. Sekiranya calon menulis kurang daripada 140 patah perkataan, maksimum peringkat memuaskan. Jadi ingatlah, seperti mana yang telah saya sebut pada peringkat awal tadi, kita perlu akur dengan jumlah patah perkataan 150 hingga 200 patah perkataan. 139 patah perkataan dan ke bawah, karangan itu dianggap karangan pendek. Manakala 211 patah perkataan dan ke atas, karangan itu dianggap karangan yang panjang. Baik, kita beralih ke soalan yang kedua. Petikan dan grafik di bawah menunjukkan maklumat berkaitan dengan industri pelancongan di negara kita. Berdasarkan maklumat tersebut, huraikan pendapat anda tentang industri pelancongan di negara kita. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baik, kita lihat bahan yang pertama. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang memberi sumbangan besar kepada ekonomi dan pembangunan negara Malaysia. Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Musa Yusof berkata, terdapat 9.16 juta kedatangan pelancong pada tahun 2023 dan menjadikan Malaysia berada di tempat kedua setelah Thailand berbanding pesaing-pesaing di rantau Asia Tenggara. Baik, itu bahan 1. Seterusnya kita pergi kepada bahan 2. Bahan 2 menyediakan peluang pekerjaan. Dan beralih ke bahan 3, diberi cuti-cuti Malaysia dan luar negara. Di bawahnya ada kenyataan meningkatkan ekonomi negara.
Baik anak-anak, jika diperhatikan bahan 1, 2 dan 3, apakah fokus yang kita dapati daripada bahan ini? Baik, bahan ini mempunyai 2 fokus utama, iaitu kepentingan industri pelancongan di negara kita. Hal ini tertumpu pada bahan 2 dan bahan 3. Manakala bahan 1 merupakan bentuk petikan yang boleh kita masukkan dalam mana-mana perenggan, baik perenggan pendahuluan, perenggan isi maupun perenggan kesimpulan. Baik, analisis tugasan, temanya pelancongan, kehendak soalan, kepentingan, kebaikan, kelebihan dan manfaat serta faedah industri pelancongan kepada negara. Sasaran, negara, tiada format dan cadangan ideanya, bahan 1 berbentuk petikan, bahan 2 menyediakan peluang pekerjaan, bahan 3 meningkatkan ekonomi negara. Semua bahan perlu disentuh dengan baik untuk mendapatkan skor yang cemerlang. Calon perlu menyentuh semua bahan sama ada sebagai idea utama, idea sampingan, contoh, pendahuluan atau kesimpulan. Sekiranya calon menyentuh semua bahan dan menambah idea lain, karangan itu akan disemak seperti biasa. Jika calon tidak menyentuh semua bahan, hanya peringkat kepujian sahaja yang paling tinggi untuk kita peroleh. Sekiranya calon menulis lebih daripada 200 patah perkataan atau hingga ayat itu berakhir, maksimum markah kepujian sahaja. Sekiranya calon menulis kurang daripada 140 patah perkataan, maksimum peringkat memuaskan. Dan jika calon menulis dalam bentuk poin, isinya tidak dihuraikan, maksimum peringkat tidak menjawab atau tidak menguasai tahap penguasaan minimum. Maknanya peringkat yang terakhir. Baik, soalan yang berikutnya. Baca kedua-dua email dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email tersebut. Tulis email anda selengkapnya. Panjangnya email anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Email pertama, daripada maisara@gmail.com kepada intan@gmail.com. Subjek, kebaikan-kebaikan bidang pertanian. Intan, apa khabar Intan di sana? Saya mengharapkan Intan dan keluarga sihat sejahtera. Bagaimanakah kehidupan Intan setelah berpindah ke Tanah Rata, Cameron Highlands? Semoga Intan seronok menetap di sana. Intan, tahniah atas kenaikan pangkat sebagai pegawai pertanian di Mardi, Cameron Highlands. Banyak manfaat yang bakal kita peroleh apabila berbudi pada tanah. Sudah pastinya Intan bersetuju dengan pendapat saya. Oleh itu, bolehkah Intan menerangkan kebaikan-kebaikan bidang pertanian kepada masyarakat dan negara? Saya menanti balasan email daripada Intan. Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Yang benar, Maisarah. Baik, email ini menghendaki kita untuk membalas email yang diterima daripada Maisarah. Jadi, kita sebagai watak Intan perlu membalas email itu dengan menerangkan kebaikan-kebaikan bidang pertanian kepada masyarakat dan negara. Baik, email yang kedua daripada ammar@gmail.com kepada imran@gmail.com. Subjek, usaha-usaha memajukan bidang penternakan. Imran, apa khabar Imran yang kini berada di Terengganu? Saya mengharapkan Imran dan keluarga sihat sejahtera. Maaf kerana sudah agak lama saya tidak menghantar email kepada Imran. Sebenarnya, saya sedang menyiapkan kerja khusus tentang bidang penternakan. Kebetulan pula, keluarga Imran terlibat dalam bidang ini dan telah menjadi usahawan yang berjaya. Bolehkah saya mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga Imran untuk berjaya dalam bidang penternakan? Saya menanti balasan email daripada Imran. Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Yang benar, Ammar. Email yang kedua ini menghendaki Imran memberi maklum balas kepada Ammar tentang usaha yang dilakukan oleh keluarga Imran untuk berjaya dalam bidang penternakan. Anak-anak perlu memilih satu daripada dua email untuk dibalas. Baik, analisis tugasan.
tema pertanian dan penternakan, kehendak soalan, kebaikan-kebaikan bidang pertanian, sasaran masyarakat dan negara, berformat email. Okey, jadi format email sepatutnya telah kita pelajari di sekolah sebelum ini. Baik, untuk analisis tugasan, calon dikehendaki menghuraikan kebaikan-kebaikan bidang pertanian kepada masyarakat dan negara, iaitu kebaikan bidang pertanian kepada masyarakat dan juga kebaikan-kebaikan bidang pertanian kepada negara. Calon perlu menyentuh idea dalam bahan sama ada sebagai idea utama, idea sampingan, contoh, pendahuluan atau kesimpulan. Sekiranya calon menghuraikan satu kebaikan pertanian kepada masyarakat dan dua kebaikan pertanian kepada negara, atau dua kebaikan pertanian kepada masyarakat dan satu kebaikan kepada negara, karangan itu akan disemak seperti biasa dan calon layak untuk mendapat cemerlang sekiranya kriteria kecemerlangan itu dapat dipenuhi. Untuk analisis email yang kedua, temanya pertanian dan penternakan, kehendak soalan, usaha-usaha memajukan bidang penternakan, sasaran keluarga Imran dan masih lagi berformat email. Calon dikehendaki menghuraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga Imran untuk berjaya dalam bidang penternakan. Calon perlu menyentuh idea dalam bahan sama ada sebagai idea utama, idea sampingan, contoh, pendahuluan atau kesimpulan. Jika calon tidak menyentuh maklumat dalam bahan tetapi menjawab tugasan, peringkat maksimum kepujian sahaja yang akan diberikan. Namun, jika calon menghuraikan usaha untuk berjaya dalam bidang penternakan tetapi tidak dinyatakan dalam peranan keluarga Imran, maksimum kepujian sahaja. Jika calon tidak menggunakan format email atau terdapat kesalahan format tetapi masih menjawab tugasan, maksimum kepujian sahaja. Dan jika calon tidak menjawab tugasan berkaitan dengan usaha tetapi masih menjawab tema, peringkat memuaskan sahaja. Baik, mari kita saksikan contoh perenggan karangan yang ada dalam bahagian A. Dalam perenggan pendahuluan, terdapat 3 jenis ayat, iaitu ayat tema, berfokuskan kepada tema soalan, ayat huraian, menghuraikan ayat tema dan boleh menggunakan kaedah 5W1H, serta ayat fokus atau ayat kehendak soalan, yang mana ayat fokus menjawab kata kunci atau tugasan soalan karangan. Ayat fokus boleh terdiri daripada 2 jenis ayat, iaitu ayat penyata dan juga ayat tanya. Ini adalah contoh perenggan pendahuluan. Ayat tema, sejak akhir-akhir ini, sektor pelancongan dilihat kian popular dan memberi sumbangan besar kepada ekonomi dan pembangunan negara. Ayat huraian, menurut timbalan Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Musa Yusof menyatakan terdapat 9.16 juta kedatangan pelancong pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahawa keunikan budaya dan warisan masyarakat Malaysia telah menarik hati para pelancong untuk berkunjung ke sini. Dalam ayat huraian, saya mengambil bahan satu untuk dimasukkan dalam perenggan pendahuluan. Seterusnya, untuk ayat fokus, persoalannya, apakah manfaat-manfaat industri pelancongan terhadap negara kita? Dalam ayat fokus, saya menggunakan ayat tanya. Jadi, tolong hati-hati ya dengan penggunaan tanda baca. Baik, dalam perenggan isi, terdapat 4 jenis ayat yang boleh digunakan. Yang pertama, ayat topik. Ayat topik haruslah berfokus kepada tema. Kemudian dihuraikan dalam ayat huraian, yang mana ayat huraian perlu menghuraikan ayat tema dan menggunakan kaedah 5W1H. Seterusnya diikuti oleh ayat contoh. Ayat contoh untuk memperkuatkan hujah dengan memberikan bukti yang logik dan munasabah. Dan diakhiri dengan ayat penegasan untuk meneguhkan isi utama. Terdapat pelbagai cara untuk membina ayat penegasan, tetapi yang selalu saya sarankan,
sekiranya kita tidak mampu untuk membuat ayat penegasan yang cemerlang, kita boleh mengulangi ayat topik dengan menukar penanda wacana dan sedikit struktur ayat, tetapi maksudnya masih lagi sama. Baik, ini adalah contoh perenggan isi pertama, menyediakan peluang pekerjaan. Ayat isi atau ayat topik, idea pertama, industri pelancongan memberikan manfaat dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Ayat huraian, hal ini dikatakan demikian kerana kerjaya dalam bidang perkhidmatan pelancongan semakin terbuka luas seiring dengan peningkatan jumlah pelancong. Ayat contoh, misalnya, industri pelancongan dapat mencipta banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat, terutamanya dalam sektor perhotelan, restoran dan pemandu pelancong. Ayat penegasan, jelaslah bahawa industri pelancongan bermanfaat dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sekiranya 4 jenis ayat ini dapat diguna pakai dengan baik, kita dapat menghasilkan karangan yang lebih jelas dan matang. Baik, untuk perenggan penutup, ayat rumusan perlu digunakan untuk membuat kesimpulan secara keseluruhan, diikuti oleh ayat cadangan yang mana digunakan untuk memberikan atau menyatakan cadangan-cadangan dengan munasabah, dan diakhiri dengan ayat harapan iaitu untuk menyatakan kesan atau hasil yang diharapkan daripada cadangan. Ini adalah contoh perenggan penutup. Dalam ayat rumusan, sebagai penutup perbincangan, industri pelancongan sememangnya menyumbangkan pelbagai manfaat kepada pembangunan negara. Dalam ayat saranan atau ayat cadangan, oleh itu, semua pihak perlu seikat bagai sirih, serumpun bagai serai bagi memastikan industri ini terus giat dipopularkan untuk menarik kedatangan lebih ramai pelancong dari dalam maupun luar negara. Dan diakhiri dengan ayat harapan, sesungguhnya industri pelancongan yang maju dapat menjamin kelestarian pembangunan negara demi kelangsungan generasi masa akan datang. Demikianlah tadi contoh yang saya berikan untuk karangan respon terhad bahagian A. Dan berakhir di sini untuk siri pertama cerna penulisan. Saya doakan semoga calon-calon SPM Negeri Kedah beroleh genggaman A+ dalam tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.